السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله. أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, muslimin sidang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab kita Bidayatul Hidayah, dan kita berada di bab-bab yang terakhir daripada kitab ini, dan kita masih lagi dalam membicarakan adab seorang terhadap sahabatnya. Dan pada malam ini kita sambung yang ke-19, adab seorang sahabat terhadap sahabatnya, iaitulah kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain, menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud dalam hati dengan apa yang nampak di luar, maka dengan ini barulah kecintaan itu dianggap benar. Adalah menjadi satu adab bagi seorang tu bila dia berkawan, benda yang ditunjuk secara realiti, secara zahir, dengan benda yang duduk dalam hati dia mestilah sama. Kenapa Imam Ghazali sebut begini? Kerana ada orang yang di luarnya, secara zahirnya ditunjuk seperti disukakan kita, dia baik dengan kita, tapi hakikatnya dalam hati sebenarnya dia tak suka pada kita, dia ada masalah dengan kita. Ramai orang yang begini depan-depan kita, dia berpura-pura baik dengan kita, tapi dalam sebenarnya dia ada masalah dengan kita. Dan ada orang dia jenis tidak reti untuk berterus terang. Kita ada jumpa orang begini, dia tak reti, dia kalau depan orang mana-mana sekalipun, orang tu dia tak suka macam mana sekalipun, dia jenis tak reti nak sebut tak boleh, ataupun tak reti nak sebut, dia kata saya minta maaf, saya benda ni tak boleh, dia tak reti sebut begitu. Jadinya akibatnya kita nampak orang ni, dia jadi, kerana orang, salah satu sebab orang tu dia boleh jadi suffer, dia boleh jadi susah kerana tak reti sebut tidak. Ni masalah juga. Dalam hati dia tak suka benda tu, dia tak minat nak buat benda tu, tapi disebabkan dia ni berat hati nak kata tidak pada orang, dia jadi rasa macam satu benda payah nak kata tak pada orang. Jadinya dia di luar dia nampak okey, tapi sebenarnya dalam hati dia tidak begitu. Ada jadi kes-kes begini. Kadang-kadang dia mengadu pada kita, dia kata tak setujulah dengan kawan ni buat begini. Jadi kadang-kadang kita kata, kalau begitu mainlah kita cakap dengan kawan tu sama-sama nak. Kalau kita tak, tapi bila jumpa dia kata tak apa dia kata. Dia duduk di belakang, di dalam zahir dia nampak macam okey, tapi di dalamnya tidak. Itu satu bab. Yang keduanya, ada orang yang dia berpura-pura depan kita, dia tunjukkan kebaikan, tapi di belakang kita sebenarnya dia dalam zahir ni sebenarnya tidak suka kepada kita. Yang ni orang begini adalah orang yang kita katakan bahawa bahaya untuk dijadikan sahabat. Orang yang pada depan dia nampak baik pada kita, tapi belakangnya dia tidak menunjukkan perkara sebenar, maka orang ni kita katakan bahawa bahaya untuk dijadikan kawan. Kerana kawan sebenar ni, kawan yang rapat ni adalah orang yang dia boleh tegur kawan dia boleh tunjuk dia tak setuju pada kawan dia. Ini betul-betul kita kata orang yang sahabat. Kalau kita kawan rapat dia kan, kalau betul-betul kita rapatkan kawan tu, kita dengan dia ni boleh cakap apa saja. Kita boleh tegur dia dan dia pun boleh tegur kita. Kita boleh bergurau dengan dia pun boleh bergurau dengan kita, tanpa kita rasa ada segan silu, tanpa ada batasan. Tapi kalau orang ni masih lagi dia merasakan dia kena berlapik, dia rasa macam ada something pada kawan dia ni, mana orang ni dia belum lagi sampai tahap sahabat. Terutama kita ni biasa, tu orang perempuan, kadang-kadang dia pelik tengok kita orang lelaki ni kan. Kita orang lelaki ni kalau bergurau tu memang sampai tahap mengutuk dengan kawan tu kan. Dia kata kita saja je panggil kawan tu pendek lah, kau ni itulah, kau ni lah, macam-macam kita nak mengutuk kawan tu.
Tapi kawan tu tak terasa hati. Kenapa? Kerana kita memang rapat betul dengan dia. Dia pun kalau kutuk kita, kita pun tak ada apa. Tapi kalau bagi orang perempuan, benda ni jangan buat pasal. Jangan bergurau, salah bergurau. Tercakap gemuk sikit, kawan tu mungkin merajuk, tak balas WhatsApp. Padahal cakap gemuk, kita kalau cakap kawan kita gemuk tu biasa kan. Engkau ni dah macam lori tangki syabas lah, pandang besar. Tapi kawan tu relax, tak ada apa. Kerana kita memang begitulah. Realiti kita begitu, dalam hati kita pun begitu juga. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia depan dia puji apa semua, belakang kawan tu bangun dia pun kata, alah kawan tu tunjuk baik, konon dia lah yang paling power apa semua. Maknanya dia tidak menzahirkan di antara realiti zahir dia dengan apa yang dalam hati dia tak sama. Jadi ini bukan adab sebagai seorang sahabat, dan orang ni masih belum dikira sebagai sahabat lagi. Baik. Yang ke-20 kata Imam Ghazali, memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Dalam bab salam ini adalah salah satu daripada suatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Afsyus salam, maknanya kita menyebarkan salam. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, anna rajula sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islamu khairan. Seorang lelaki datang tanya Nabi, apa baik Islam ni? Nabi kata, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu memberi makan. Bagi makan ni adalah kebaikan Islam. Kenapa? Kerana bagi makan ini dia akan menyebabkan orang tu jadi lembut hati, jadi rapat. Kita akan mudah memenangi hati orang dengan makan. Katakanlah kita ni kaedah psikologi, kalau kita nak tegur kawan kita ataupun ada benda yang kita nak ni, kita akan belanja makan dulu. Dan inilah biasa yang digunakan oleh taktik-taktik orang yang nak mempengaruhi hati orang lain. Dia akan belanja makan, dia akan bagi makan. Kenapa? Kerana bila manusia dalam keadaan kenyang, orang bagi dia makan, dia mudah untuk menerima nasihat. Dan kalau kita buat kerja dakwah, kita bagi orang makan, kemudian kita jemput orang makan dan kita sampaikan dakwah pada dia, orang ni lebih mudah menerima dakwah daripada orang yang dalam keadaan perut lapar. Kerana orang dalam keadaan perut lapar ni, dari sudut psikologinya pun dia tidak dapat fokus sebenarnya. Orang lapar, dia tak dapat fokus sebenarnya. Sebab tu kita, kalau bulan puasa, kita punya memori ni dia macam slow sikit kadang-kadang kan. Jadi mesyuarat jadi termenung, apa jadi lapar, perut jadi kosong. Kerana otak kita ni dia memerlukan tenaga juga untuk proses sebenarnya. Dia memerlukan tenaga. Sebab tu kalau kita ingat lagi, kalau kita belajar dulu, waktu kita peperiksaan, habis periksa mesti lapar betul kita rasa. Sebab apa? Sebab otak kita telah menggunakan banyak tenaga untuk proses sesuatu. Jadi bila kita lapar, otak kita tak dapat nak proses satu benda. Jadi dia macam slow sikit. Sebab apa? Sebab tenaga kurang nak proses tu tadi. Maka sebab tu bila kita sampaikan sesuatu pada dia, dia jadi lambat sikit nak terima. Tapi kalau orang tu kita berjaya menangi hati dia, kita bagi makan kepada dia, dan Nabi SAW pun anjurkan bagi hadiah pada orang, maka yang ni akan menyebabkan orang tu akan jadi lebih lembut kepada kita. Sebab itulah salah satu daripada asnaf zakat adalah wal muallafati qulubuhum, orang muallaf. Kenapa zakat ni boleh bagi pada muallaf? Kerana untuk kita lembutkan hati dia. Dia ni baru kenal Islam, kan? Dia baru kenal Islam. Jadi kita bagi dia zakat supaya dengan hadiah zakat yang kita bagi pada dia, dia boleh makan dengan zakat tersebut, menyebabkan dia lebih dekat pada Islam. Sebab tu kalau kita baca sirah, ketika Nabi SAW balik daripada peperangan Hunain, Nabi SAW agihkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada sebahagian yang Nabi bagi kepada geng-geng Quraisy Mekah yang baru masuk Islam, mu'allaf. Menyebabkan ada sahabat-sahabat rasa macam tak senang. Kita yang lama duduk dalam Islam, tiba-tiba kawan ni baru masuk Islam, Nabi bagi hadiah harta ghanimah pada dia. Maka Nabi SAW, hikmah Nabi bagi begitu kenapa? Kerana geng-geng Quraisy ni baru masuk Islam. Jadi Nabi nak lembutkan hati dia, Nabi bagi harta ghanimah rampasan perang ni pada dia. Maka begitulah juga dalam Islam, Nabi SAW ajar tu, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kemudian kamu bagi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Orang yang kenal pun kita kena bagi salam, dan orang yang tak kenal pun kita kena bagi salam. Bila kita tahu dia Islam lah. Kalau dekat kita sebelah Semenanjung ni tak ada masalah. Kerana kalau muka macam kita ni kan, insya-Allah muka Melayu tu biasa Islam lah. Cuma kalau kita duk pergi belah Sabah Sarawak tu dia jadi confuse sikit. Kadang kita duk tengok nak bagi salam tak bagi salam, nak bagi salam tak bagi salam, nak bagi salam rupanya dia bukan Islam, dia Iban rupanya kan. Kadang-kadang nama macam nama Islam. Saya ada seorang kawan, nama dia Hel Amir, nama dia. Nama dia Hel Amir, bukan nama Hel Amir penyanyi tu. Memang nama dia Hel Amir. Tapi dia bukan orang Islam, dia orang
Saya tak ingat orang bidayuh ke orang apa dia ni. Oh, bila kita tahu, oh rupanya dia bukan Islam. Jadi macam tu payah sikit. Tapi kita dekat tempat kita, bila kita tahu orang tu orang Islam, maka kita kena bagi salam pada dia. Jangan kita elakkan salam. Kerana ni lambang kekuatan orang Islam ni tadi. Dan juga kalaulah Nabi kata, orang yang kita tak kenal orang Islam pun kita kena bagi salam, termasuk daripada kebaikan Islam, apalah lagi sebagai kawan kita. Kawan baik kita, bila kita kata dia ni sahabat kita, maka kita naklah memulakan salam bagi dia. Cuma kadang-kadang orang kita ni, bila dah jadi kawan rapat, dia tak bagi salam pula. Bila masa tak rapat, dia bagi salam, Assalamualaikum. Bila dah rapat, dia pakai hoi. Hoi, dah makan belum? Dia main hoi. Kadang-kadang dia, apa nama, dia budak-budak kat pejabat saya kan. Kita dah biasa dengan dia. Kita masuk pejabat, dia kata, good morning Ustaz. Good morning, kita bagi salam lah. Good morning pula kita. Mana ni tak tepat lah benda begitu kan. Bila kita rapat, sebenarnya yang diajar oleh Nabi SAW lah bagi salam. Bukan good morning, bukan how are you kan. Itu lepas daripada tu nak tanya-tanyalah. Tapi yang pertama sekali lah kita sebarkan salam. Termasuklah yang paling penting sekali kepada sahabat baik kita. Kerana salam ini apa? Salam ni adalah doa. Salam ni adalah doa. Peace be upon you kan. Kita ucapkan doa sejahtera pada kawan kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Sebab itulah ada zaman Nabi SAW, ada Yahudi yang mempermainkan salam. Dia sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum. Celakalah atas kamu, celakalah atas kamu. Jadi Nabi jawab apa? Nabi jawab Alaikum, atas kamu juga. Kalau kamu sebut celaka, maka celakalah atas kamu juga. Jadi salam ni satu benda yang tidak boleh dibuat main-main. Kerana salam ni juga termasuk dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalam termasuk dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni bagi salam tu sebut betul-betul. Tak nak sebut, tak mampu nak sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebut Assalamualaikum tu biar betul. Kadang-kadang disebut Assalamualaikum, Assalamualaikum, S-A-M-E-K-O-M, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa Assalamualaikum ataupun kadang-kadang disebut Selcom, apa Selcom? Ingat kita ada supply 4G rumah dia ke apa? Assalamualaikum, sebut dengan lafaz yang betul, kerana dia adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menumpahkan doa. Dan Nabi juga ajar, kalau ada orang Islam, ada orang bukan Islam dalam majlis tu, maknanya kita ni, kalau tempat kita bagi sebut Assalamualaikum dan salam sejahtera kan. Nabi SAW ajar, kalau majlis tu ada orang bukan Islam, kita sebut Assalamualaikum wassalamu ala manittaba'al huda. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan salam sejahtera ke atas siapa yang mengikuti petunjuk. Kita sebut umum. Maksudnya siapa yang ikut petunjuk, dia akan dapat sejahtera tu. Siapa yang tak dapat, yang tolak petunjuk, maka dia tidak dapatlah doa kesejahteraan tu tadi. Baik. Yang ke-21, adab sahabat. Meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majlis, dan hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Maknanya kita memuliakan sahabat kita. Katakanlah kawan kita datang, ni dia ada dua benda yang kita kena faham. Kita orang yang duduk dulu, kemudian kita nampak kawan kita datang, kita bagi ruang kepada dia, kemudian dia duduk. Ini Imam Ghazali sebut, maknanya kita nak suruh dia duduk dengan kita. Baik. Keduanya, kalau kita tak mampu, adabnya adalah kita bangun bagi dia duduk. Contohlah tempat tu tempat dia limited kan. Bila kita nak memuliakan kawan kita, adab dia, kawan tu duduk, kita bagi space, ataupun tak mampu, kita bangun. Tapi orang tu yang bangun, bukan orang yang datang tu suruh bangun. Nabi SAW larang kalau kita dah datang lambat, kemudian kita pula suruh orang bangun. Jangan. La yuqimanna ahadukum min majlisihi summa yajlisu fihi walakin awsi'u aw tafassahu. Nabi kata, jangan kamu, la yuqimanna ahadukum min majlisihi, jangan kamu ni datang lambat kemudian kamu suruh orang bangun daripada majlis dia. Dia datang lambat, dia suruh orang bangun pula. Summa yajlisu fihi, kemudian orang tu bangun, dia duduk kat situ. Dia suruh orang bangun, kemudian duduk kat situ. Walakin awsi'u aw tafassahu, tapi kalau ada ruang, kita minta orang tu luaskan sikit tempat, yang tu tak apa, dia benarkan pada syarak. Cuma jangan sampai kita duduk tu, kita nampak dah tak ada tempat, kita duduk tempat lain lah, jangan pergi menyempit dekat situ. Kenapa? Kerana benda tu termasuk dalam bukan adab. Kita kena ingat, kita ni, kita kata ibadat ni bukan sekadar kita dengan Allah Ta'ala. Buat baik kepada orang yang berada di sekitar kita, tanpa dia terasa hati, tu pun ibadat juga. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham benda ni, dia nak settlekan dia dengan Allah Ta'ala ibadat, sanggup dia langgar orang lain.
Contoh kita kata orang yang tunaikan haji ataupun umrah, dia rasa macam ibadat dia ni adalah ritual yang dia kena buat untuk Allah SWT je. Dia tak peduli orang sebelah. Tu yang dia rempuh orang, dia langgar orang, semayang pun dia berempit, dia tolak orang lain. Kenapa? Kerana dia duk perasan yang dia buat tu adalah ibadah. Sedangkan menjaga orang lain di sekitar ni, jangan bagi dia terasa hati, tu pun ibadah juga kalau kita faham. Jadi kalau kita faham, maka kita tak akan buat benda begitu. Tak apalah kita bagi orang lain. Kenapa? Kerana boleh jadi kita punya urusan dengan Allah Ta'ala, ibadat yang kita buat dengan Allah Ta'ala tu, dalam keadaan kita menyakiti orang lain, ibadat tu tak diterima Allah Ta'ala. Yang ni kita kena hati-hati, kita risau. Kenapa? Kerana sah dengan diterima dua benda yang berbeza. Ada orang yang solat dia sah, tapi solat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang ibadat dia sah, tapi ibadat dia tak diterima oleh Allah Taala. Kenapa? Kerana ada faktor-faktor lain keliling ni tadi. Sebab apa? Sebab ibadat kita adalah hubungan dengan Allah Taala dan hubungan dengan manusia. Sama juga kita dah datang lambat sembahyang Jumaat, duduk belakang, tak ada duduk luar. Siapa suruh lambat datang? Ni dah lambat datang, melangkah atas kepala orang tu, kemudian dia menyelip kat orang. Kalau orang tu tak selesa, dia rasa apalah dalam hati dia rasa begitu. Maka mungkin dia akan menjejaskan ibadat kita tu tadi. Sedangkan kita ni nak ibadat kita cantik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kadang-kadang kita duk perasan ada majlis-majlis ilmu tertentu. Contoh kita kata ada syekh-syekh besar datang ke tempat kita. Kita ni kalau syekh-syekh besar datang, kena datang awal lah. Contoh hari tu masa Fadilatul Syekh Dr. Ali Jumaah datang kan dia buat CD program dia. Kita rasa kita nak duduk depan, datang awal lah. Hari tu saya tak ingat masa Dr. Ali Jumaah datang kat Masjid Negeri, kita rasa kita nak duduk depan. Jadi kita duduk depan tu, saya datang. Saya ingat program tu pukul 9:30 start. Pukul 7:30 tu kita dah ada kat situ dah. Itu tanda kita betul-betul nak duduk depan. Ini tak, kita dah tahu ulama besar datang kan. Orang akan ramai. Dah datang lambat, kemudian dia menyelip-nyelip pula tu, melangkah, duduk depan. Macam mana dia nak mengaji ilmu dalam keadaan dia tidak menjaga adab kan? Dia tak menjaga adab, langkah kitab, duduk. Kemudian bila dah menyempit-nyempit tu, confirm dah tak boleh nak tahiyatul masjid. Sedangkan salah satu adab lah untuk kita tahiyatul masjid. Bila kita sampai awal, kita dapat tahiyatul masjid, duduk dalam tenang, buat kena selesa, maka kita akan dapat melakukan sesuatu tu dengan keadaan baik dan beradab. Tapi dengan kita datang lambat, kita lintah atau orang, kita menyempit kat orang. Kawan ni datang awal, dia dah ada space dia letak kitab, dia letak beg dia kat tepi, dia nak mengaji. Yang ni duduk datang tu duduk depan. Kawan tu dah terpaksa, dia datang awal lah, terpaksa nak jaga hati kawan ni, kecilkan sikit ruangan dia, sempit kawan tu. Padahal dia datang awal, dah bersedia untuk awal. Ini tak termasuk dalam adab. Tapi yang kita sebut tadi, kalau orang tu yang offer, yang tu lebih baik. Sebagai kita kawan lah, mana kita nampak ada kawan kosong, dia mesti ada kosong sikit adab. Tapi kalau orang yang datang tu yang minta space tu, yang tu bukan termasuk daripada adab. Yang ke-22, hendaklah ia bangkit menghantarkan sahabatnya itu sampai ke pintu rumahnya ketika ia keluar dari rumahnya. Contoh, kalau kawan kita tu datang rumah, maka termasuklah adab adalah kita hantar dia sampai kat kereta lah. Kita hantar sampai kat kereta. Selalunya kita buat macam tu lah. Tu memang adab kita orang Melayu. Kecuali rumah kita duduk rumah flat, rumah apartmen tu jaranglah kita hantar sampai ke kereta kan. Kalau apartmen kadang-kadang kena hantar juga. Sebab apa? Sebab lift kita tu kena pakai pas. Kalau tak ada pas kita tu, dia pun tak boleh turun, dia pun tak boleh naik. Jadinya kita kena hantar juga. Tapi sebaiknya kalau kita boleh hantar, itu termasuk dalam adab, kita hantar sampai kat kereta. Tapi dia kalau best friend ni, kalau betul-betul best friend, memang dia akan hantar sampai kereta. Dia punya berbual pun tak habis. Duduk berbual. Okey, nak balik. Dia berdiri sampai kat pintu, sambung lagi cerita lagi. Semua cerita. Okey, nak balik. Kawan tu keluar sampai kat kereta, buka pintu kereta, sambung lagi cerita lagi. Okey. Balik. Berapa kali nak balik ni? Okey, masuk kereta, turun tingkap. Bagi sembang lagi. Okey, nak balik. Itu biasalah. Mana tu memang betul-betul best friend lah. Dia akan layan sampai macam tu sekali. Itu maksud adab tu. Dia menjaga adab sampai hantar ke kereta. Dan bila kita bawa kereta, kita nampak macam kita memuliakan dia. Tapi kalau kita macam kita buka pintu, okey, terima kasih, tu tutup pintu, bam. Kan dia nampak macam mengalau ni. Macam tak suka yang aku datang. Nampak dia punya reaction. Sebab apa? Sebab setiap yang kita buat, tingkah laku kita, body language kita, dia menggambarkan sesuatu, dia memaksudkan sesuatu kan. Sebab tu bila kita jaga benda-benda yang kecil ni, sebenarnya impact dia besar. Nanti kalau kita buat macam tu, maknanya kita pun, orang tu datang, kita pun tak jaga adab, kita pun tanya, bila nak balik? Orang tu baru sampai, tanya nak balik. Ya, orang tu rasa macam, boy macam tak suka je aku kat sini kan.
Kalau nak suruh orang tu cepat, mana buat air, kemudian bagi cerik tu pendek sikit. Jadi dia tuang habis dah air kan. Kalau cerik tu bagi 1 jam tu, lama dia duduk sembang ni. Jadi dia tuang air tak habis lagi. Tapi kalau kita bagi dia cawan geng kungfu tu minum kan, kau kecil, cerik pun kecil ke. Dia minum, habis dah air. Habis dah air. Dia faham lah balik tu, habis dah air kan. Dia boleh faham sendiri lah. Jadi kalau kita hantar, kemudian kita pun, okey, terima kasih datang, bang, tutup pintu. Kawan tu boleh sempat pusing, kita tutup pintu lah. Kita tak suka dia datang. Jadi kawan tu pun mungkin tak datang lagi. Adab dia macam tu lah. Orang akan serik dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Islam agama yang memuliakan tetamu. Islam adalah agama yang memuliakan tetamu. Nabi SAW sebut, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan jiran dia, dan falyukrim daifahu, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Memuliakan tetamu ni salah satu daripada adab Islam. Dan tetamu ni kita kena jaga dia selama mana? Selama 3 hari. Terus lagi 3 tetamu, 3 hari. Lebih daripada 3 hari tu tak payah tetamu dah, boleh kutip duit sewa daripada dia. Dan saya tengok kan, antara budaya orang-orang yang betul-betul jaga tetamu ni, orang belah, saya selut lah, antara yang saya betul-betul selut, orang belah Pakistan dengan Afghanistan ni. Dia punya ada tetamu, geng-geng Pashtun ni. Geng Pashtun ni betul-betul jaga tetamu. Rumah mereka, dia ada satu ruang khas untuk tetamu. Sebab bila kita travel kat sana, bila kita pergi tempat-tempat yang jauh ni, jadi kita tidur rumah orang je, tak tidur kat hotel. Sebab tak selamat pun nak tidur hotel, dan tak ada hotel sangat pun macam kita banyak. Jadi kita tidur rumah dia. Boleh dikatakan setiap rumah dia orang ni, walaupun rumah dia taklah berapa megah sangat, dia ada satu ruang tetamu. Satu ruang tu, dia ada bantal macam tu, tengok rumah orang Arab tu, ada bilik air. Jadi kita akan makan kat situ, kita akan tidur kat situ, kita nak buat apa, buatlah kat situ. Rumah tu dia asing dengan rumah tuan rumah. Jadi kalau anak isteri dia ke apa nak buat dalam rumah ke, tak ada masalah. Kita tak akan berjumpa dengan dia. Kenapa? Kerana dia ada bilik air khas, ada satu ruangan khas kat luar tu. Hampir semua rumah kita pergi semua ada macam tu. Saya rasa macam bagusnya cara mereka memuliakan tetamu. Dan sampai mungkin boleh tanya Haji Zul juga, kalau kita pergi sana ni, berat badan mesti bertambah. Confirm berat badan bertambah. Saya pergi sana, berat naik 5 kilo. Sebab apa? Bayangkan setiap malam kita macam makan kenduri. Macam setiap malam macam makan kenduri. Literally macam makan kenduri. Kita dah duduk rumah dia, dah duduk rumah dia free. Kemudian dia punya, setiap malam dia bentang saprah, letak nasi dengan kambing. Padahal dia pun taklah berapa senang sangat, dengan makanan, dengan buah penuh. Bayangkan setiap malam macam tu. Memang naik berat badan, confirm naik berat badan. Tapi itu cara dia memuliakan tetamu. Orang Arab pun begitu juga. Kalau tuan pergi, biasa dengan orang Arab ni, paling kurang dia akan bagi air chai, panggil teh ni kan, panggil teh. Paling kurang teh. Teh dia kecil je, teh orang Syria ni, teh. Tapi dia macam dalam tu macam gula tumpah kan. Macam tu, kecil tapi manis. Kenapa? Kerana orang dia memang tak reti letak gula sikit-sikit. Orang dia memang suka minum manis, orang Arab Syria ni. Sebab tu tuan tengok orang dia ada manisan kan, ada manisan, ada mabrumah, ada apa macam yang tuan duk makan apa kat Bukit Bintang tu apa? Kunafa apa semua tu kan. Tu memang makanan dia, memang suka manis. Dan dia orang punya kedai runcit dia orang payah nak jumpa gula pasir sekilo. Gula pasir dia 5 kilo, 10 kilo macam tu, macam beras gitu. Kenapa? Kerana memang mereka ni memang kaki minum manis. Dan kalau kita pergi, saya pernah sekali tu nak cerita pasal betapa mereka ni berpegang dengan memuliakan tetamu. Kita pergi satu kamp pelarian kat Lebanon. Kamp pelarian tu ramai dekat Arsal. Ada orang kata kamp tu cecah juta sebenarnya kamp pelarian tu. Ramai. Dia dekat border di antara Syria dengan Lebanon. Jadinya bila kita dah bagi, masa tu kita bagi makanan ni, kita masak nasi Arab, ayam semua kat situ, kita bagi. Jadi dah habis tu, kita nak shoot lah satu video dekat makan dalam kemah ni kan. Kita bagi dah makan dekat dia satu tu, tak satu keluarga dia. Dan kita pun geng-geng volunteer datang ni, kita nak makan juga dalam kemah, nak ambil video macam mana makan dalam kemah pelarian, yang kecil kemah pelarian tu. Dia punya memuliakan tamu, padahal kita tahu dia lapar dan dia jarang jumpa nasi macam tu dengan ayam macam tu. Dia bagi kita makan tu. Kita makan dulu apa semua. Kita rasa macam
Bersalah nak makan. Sebab kita tahu dia pun jarang makan benda tu, tapi dia utamakan kita dulu. Padahal kita memang ada ready untuk dia satu bekas, tapi dia utamakan kita dulu. Nampak macam mana dia ni memuliakan tetamu, walaupun sebenarnya kalau ikut rasa dia tu, mestilah dia nak makan dulu, sebab dia jarang jumpa makanan tu. Dalam keadaan dia sejuk, duduk dekat kemah pelarian, salji tinggi masa tu, tapi dia memuliakan kita, dia bagi kita makan tu. Padahal kita ni, muka orang Malaysia ni memang muka cukup makan lah, muka semua muka kenyang lah. Muka dia orang ni memang muka, kita tahu muka tak cukup makan. Saya ni payah agak lah nak menangis juga kan, nak rasa sedih-sedih ni, nak layan jiwang apa semua ni, kita payah lah nak nangis ni. Tapi kat sana kita rasa hati kita tu macam cair lah bila tengok. Cair tu sebab apa? Bayangkan budak-budak besar gini kan, umur 3 tahun, 4 tahun. Tuan kalau anak kita 3 tahun, 4 tahun ni, apa yang dia suka? Makan aiskrim, makan gula-gula tu dia suka lah, coklat kan, makan jilat macam tu kan. Kalau kita bagi ayam, ayam pun tak layan dia kata, ayam goying dia kata, ayam goying, tak nak. Tapi budak-budak ni bila kita bagi ayam tu, Allah, dia jilat tulang tu macam jilat aiskrim. Jalan sana sini jilat. Kita tengok macam Allah. Kita ni anak kita ayam pun tak larat makan lah. Tapi budak-budak ni sampai macam tu sekali. Kenapa gitu? Kerana bukan senang dia nak dapat rasa makan ayam tu tadi. Nampak? Kita kata, tapi dalam keadaan mereka susah ni, mereka memuliakan tetamu. Kerana apa? Kerana itulah sebahagian daripada yang diajar oleh Nabi SAW. Fal yukrim dhaifahu, memuliakan tetamu. Baik. Dan tetamu ni bila datang rumah kita kena ingat dia akan membawa rahmat sekali. Sebab tu orang yang selalu jamu makan kat rumah dia, yang selalu buka pintu dia untuk tetamu, orang ni Allah Ta'ala bagi rahmat banyak, dia ada rezeki luas kat dia. Orang yang jarang tetamu datang rumah dia ni, dia jadi dikuranglah dapat peluang tu tadi. Sedangkan tetamu ni membawa berkat kat atas rumah kita. Cuma kadang-kadang kita ni dia ada sebab jugalah kan, faktor macam faktor lah. Kadang-kadang mungkin sebab zaman kita hari ni, kita keluar pagi balik malam, kadang kita pun penat, kadang ada pula tetamu ni pun satu hal juga. Tahu dia datang bawa rahmat, tapi reti bahasa sikit lah. Ada orang yang kadang dia tak reti bahasa, dia punya melepak tu macam tak reti nak balik, kita nak halau pun serba salah. Kopi pun dah 3 jap bawa makan ni. Haji Hashim mungkin dah bawa bermangkuk-mangkuk apa nama, lutut kambing ni. Tak jalan-jalan kat kawan ni. Jadi kadang-kadang bila itu kita jadi macam dia ni datang, dia ni kalau datang ni memang habis lah. Siap lah kerja kita sehari ni, mau kalau lepas isyak pun datang kan. Saya dulu ada seorang kawan saya kan. Mak saya dah tahu. Setiap kali cuti SEM, kawan saya ni memang akan datang rumah saya. Memang dia akan lepak masa bujang-bujang lah, duduk kat kampung. Cuti semester balik kampung, cuti kawan-kawan datang. Mak saya tahu dah, kawan ni kalau datang memang lepas isyak balik. Padahal dia datang pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi tu dia datang, makan tengah hari kat rumah. Mak kata dah angkat makan tengah hari, dah angkat minum petang. Lepas makan, lepas isyak ke dia balik. Padahal rumah dia dekat situ. Memang dia ni kaki melepak tengok. Kita pun tak tahu nak kata apa lah kawan ni kan. Ada orang sini macam tu. Ni adab sebagai tetamu juga. Tapi kita tuan rumah, jangan menghalau orang daripada datang rumah kita. Sebab apa? Sebab dia adalah adab, dan juga dia membawa rahmat untuk kita. Cuma pandai-pandai sendirilah kan. Dulu-dululah ada orang kata kan, kalau kita bagi salam kat rumah, kena bunyi cicak kan, bunyi cicak. Mana ada orang dalam rumah tu, dia buat-buat diam. Baik. Yang ke-23, hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai daripada percakapan, dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Ini pun termasuk dalam adab, bukan sahaja dengan sahabat, bahkan dengan siapa saja. Bila kita bercakap, adab dia adalah bagi orang tu habis cakap. Ini asas tuan-tuan. Ini asas dan basic. Kalau kita nak jadi orang yang nampak macam profesional, kita buat macam tu. Orang bercakap, kita diam. Habis dia cakap, baru kita cakap. Jangan kita jadi orang yang jenis kawan tu tak habis cakap, kita nak mencelah. Kawan tak habis cakap, kita nak mencelah. Adab tu tak ada. Kita nampak macam kita tak menghormati dia. Kerana kalau kita menghormati seorang tu, kita akan bagi habis dia cakap tu. Habis dia cakap dan kita akan ni. Lebih-lebih lagi dengan sahabat kita. Kata Ibn Ghazali, ringkas kata, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai orang lain bermuamalah dengannya. Jadi Imam Ghazali kata ni sebahagian daripadanya. Maknanya tak adalah dia kata restricted ataupun terhad mengikut apa yang Imam Ghazali gariskan ni tadi. Tapi Imam Ghazali nak kata ringkasnya, macam mana kita nak orang layan kita, begitulah kita kena layan orang lain. Kerana apa, bagaimana kita layan orang, begitulah orang layan kita. Kalau kita memuliakan orang, maka orang akan memuliakan kita, tak kisah dengan siapa sekalipun. Kerana apa?
Kerana orang akan melayan kita mengikut kaedah orang melayan dia. Itu asas. Kalau kita tengok orang tu macam tak hormat kita, kita pun rasa macam malas nak cakap dengan dia. Kita pun je rasa macam hilang hormat pada dia. Tapi kalau orang tu memuliakan kita, cakap dengan lemah lembut, orang yang berkasar pun akhirnya dia akan lemah lembut. Automatik. Kenapa? Kerana orang itu. Sebab tu bila ada orang dalam keadaan kasar dengan kita, bukan dengan cara kasar kita membalas. Orang tu kasar, kalau kita balas dengan kasar, maka dia akan jadi lebih keras. Tapi kalau orang tu kasar, kita cakap dengan lemah lembut, kita cakap dengan perlahan, cakap dengan tenangnya dia, maka orang tu akan tenang. Kerana apa? Kerana manusia ni, dia akan reflect atas apa yang orang buat pada dia. Benda ni adalah benda sunnatullah. Sebab tu sama juga macam binatang. Binatang, kalau kita baik dengan dia, binatang pun akan baik dengan kita, kan? Dan tuan-tuan tengok video orang yang duk bela singa tu kan, gigi yang bela singa, gigi yang bela singa, gigi yang bela harimau. Singa dengan harimau tu dibesarkan oleh dia, singa harimau tu pun respect dia, tak ngap kepala dia kan. Kita tengok video, singa tu duk berlari ke dia, kita dah risau lah, kawan ni memang hilang kepala lagi. Rupanya singa tu pergi peluk dia. Padahal kalau kita tahu singa ni, kalau singa tu buat kat kita, tinggal separuh badan lah maknanya. Sembahyang jenazah tinggal separuh lah. Kenapa orang tanya, kenapa jenazah kawan dia pendek? Separuh lagi dalam mulut singa. Tapi kawan dia tadi kita tengok, dah tahu singa peluk dia boleh bergurau kan. Ada satu video tu kan, dia tutup video, dia ambil kamera ke video belakang, dia nampak citah ke apa benda daripada belakang tu macam nak serang dia kan. Kita tengok kawan ni jadi habis ni. Tak, citah tu bergurau dengan dia rupanya datang. Kenapa? Kerana kawan ni membesarkan dia, layan dia dengan baik. Bayangkan kalau binatang yang buas, ni bukan binatang biasa. Kalau kucing tu tak apa lah. Ini binatang-binatang yang buas, yang jadikan kita sebagai makanan. Tapi kalau kita layan dia dengan baik, dia pun layan kita dengan baik juga. Kan itu sunnatullah, Allah Ta'ala jadikan begitu. Apatah lagi manusia yang tak makan orang ni, maka kalau kita layan dia baik, maka orang tu pun akan baik dengan kita. Sebab itulah kan kita baca dalam adab-adab berkaitan dengan orang yang kita tak kenal sebelum ni. Kalau orang tu orang yang kita kata terkenal dengan kejahatannya, jangan buat jahat dengan dia. Layan dengan baik, senyum macam dia macam biasa. Kenapa? Kerana dengan kita buat baik pada dia, dia akan selamat daripada kejahatan. Kita akan selamat daripada kejahatan orang tu tadi kan. Contoh kalau kita jenis orang buat baik, kita tak tahu siapa dalam ramai-ramai ni yang kita tak kenal, kita tak tahu dia ni siapa kan. Kita buat baik pada dia. Mungkin satu hari dia ada terniat nak buat jahat, tapi dia tengok kita, tak boleh, abang ni buat baik dengan aku, selalu bagi salam pada aku, tanya khabar pada aku. Jadi mungkin dia akan membatalkan niat dia untuk buat jahat pada kita. Kita tak tahulah, ramai-ramai ni mungkin ada perompak ke apa kan. Dia tengok, tu ada abang ni dia baik. Tapi kalau kita pun buat kasar, tak hormat pada dia, mungkin kita akan jadi sebahagian daripada kejahatan yang terkena kepada kita. Baik. Maka sesiapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya, untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi diri sendiri, maka persahabatannya masih tidak ikhlas dan masih mempunyai unsur-unsur munafik. Munafik ni bukan munafik akidah, tapi munafik pura-pura sifatnya. Dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maksudnya kalau orang tu, dia dengan kawan tu sendiri masih belum ada rasa memuliakan kawan seperti mana dia nak dimuliakan, mengutamakan kawan seperti mana dia nak diutamakan, menghargai kawan seperti mana dia nak hargai, nak tolong kawan tu macam mana dia nak tolong, maka orang tu tadi dari sudut persahabatan dia kata Imam Ghazali, dia betul-betul ikhlas dalam bersahabat. Mesti ada sebab je dia bersahabat ni. Mungkin kerana ada sebab-sebab tertentu, ada benda-benda yang membawa keuntungan kepada dia, sebab tu dia bersahabat. Tapi kalau orang itu dipanggil sebagai sahabat sejati, orang tu sanggup korbankan apa saja untuk kawan dia. Kan kita tengok ada kadang-kadang kes-kes tertentu yang Allah Ta'ala jadikan sebagai iktibar kepada kita. Orang yang kita rasa hebat sahabat dia tadi, sanggup berkorban untuk sahabat dia yang lain. Seperti mana ditunjukkan oleh Muhajirin dan Ansar kan. Kita tengok bagaimana orang Ansar ni, Aus dan Khazraj ni, asalnya berperang dahsyat mereka ni. Sebab tu salah satu sebab kenapa Quraisy Mekah risau, ni dia sebut baru ma'al hijrah kan. Kenapa mereka risau Nabi SAW hijrah ke Madinah? Salah satu sebabnya adalah kerana kalau Nabi dapat sokongan orang Madinah ni, Nabi akan jadi kuat. Kenapa? Kerana kat Madinah ada dua puak ni memang kaki perang. Mereka ni brutal. Aus dan Khazraj rajin berperang. Kalau dua-dua ni Nabi damaikan, jadi sahabat Nabi, orang Mekah akan rasa terancam. Kerana dua orang ni geng yang kuat, yang hebat. Dan Nabi SAW berjaya satukan mereka ini sampai mereka sanggup berkorban apa sahaja untuk sahabat yang lain. Bila orang-orang Mekah datang, orang Muhajirin datang, ada yang sanggup indi mazra'atan laka wahid wali wahid, aku ada dua kebun, kau ambil satu, aku ambil satu, sampai sanggup bagi kebun. Bukan nego harga murah, kau nak beli kebun aku tak, aku jual 50%, kau bayar deposit dulu, kemudian untung nanti kita bagi sikit-sikit. Itu tu kita ambil potong sikit-sikit untung kan. Dia bukan bagi 50%, tak,
Dia kata kau ambil satu, aku ambil satu. Kita ada 2 kebun, aku ambil satu, ambil satu. Ada yang sampai indi zaujatan, aku ada 2 isteri. Kau pilih mana yang kau nak, aku akan ceraikan dan aku beri mana. Ini kisah benar. Orang Ansar sampai tahap macam tu sekali bagi mengutamakan saudara Muhajirin ni. Kerana apa? Kerana dia tahu orang Muhajirin ni ada yang tinggalkan keluarga kerana isteri dia tak nak ikut, ada yang tinggalkan harta datang Madinah selai sepinggang. Punya dia nak berkorban dengan saudara dia sampai tahap macam tu sekali dia bagi. Waktu Nabi SAW bangga dengan Ansar dan Nabi doakan keberkatan bagi orang Ansar. Allahumma barik li Ansar wa li abnaih wa li abnaih wa li abnaih wa li abnaih. Ya Allah berkatilah orang Ansar dan anak cucu keturunan mereka ni. Allah, Nabi SAW doa. Kenapa? Kerana sifat yang ditunjukkan dalam memuliakan saudara dia tadi. Sanggup bagi macam tu sekali. Ada 2 isteri sampai tahap macam tu. Ini benda yang kita kata dari sudut normal dia, orang takkan mampu buat macam ni. Tapi kerana dia dengar apa yang Nabi sebut, mestilah mengutamakan saudara dia yang lain, siap bagi pilih lagi. Kau pilih mana yang kau nak, aku akan ceraikan, aku kahwin dengan kau. Bukan dia pilih. Tak apa, isteri ni aku nak, yang ni dia macam Down syndrome sikit, kau ambil ni, kau kahwin dengan dia. Dia tak ada macam tu. Dia pilih, kau pilih mana yang cantik, mana yang kau rasa kau kahwin. Sampai tahap macam tu, nampak? Kita nak kata hebat ni para sahabat ni. Kerana apa? Kerana mereka ni generasi yang ditarbiah oleh baginda Nabi SAW. Kalau kawan ni masih tak ikhlas, kata Imam Ghazali, maknanya dia ni ada unsur-unsur munafik, kata Imam Ghazali, dia pura-pura kawan. Berkawan dengan orang macam ni bahaya. Kawan orang ni bahaya. Kenapa? Kawan dengan orang yang pura-pura ni benda yang paling bahaya sekali. Orang panggil gunting dalam lipatan, apa lagi? Musuh dalam selimut, kerengga dalam spender, macam-macam lah orang nak pakai. Mana benda-benda yang akan membinasakan kita tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar kan. Macam-macam orang dok perumpamaan. Benda yang kita tersembunyi tu gunting dalam lipatan. Kita pakai gunting ni cucuk badan. Musuh dalam selimut. Biasa dalam selimut tak ada apa, tiba dalam selimut ada ular tudung. Musuh dalam selimut, dan kita tak sedar kan. Satu hari tu saya tak nak budaya. Tapi kita nak katanya, orang yang nampak macam tak bahaya situasi daripada kita, tapi kalau dia duduk dekat dengan kita, dia lagi bahaya sebenarnya. Kawan nampak macam tak bahaya pada kita, tapi kalau dia munafik, dia ni bukan ikhlas kawan kita, itulah kawan yang lagi bahaya. Kenapa? Dia tahu selok-belok kehidupan kita, segala rahsia kita. Kenapa? Kerana bila kita berkawan, pasti kita akan terlepas cakap. Ada benda yang kita tahu kan? Pasti punya. Kalau kita berkawan dengan orang tu kan, kita kawan dengan orang tu, pasti kita akan automatik tahu, oh dia ni duduk mana, dia ni orang mana, adik-adik dia berapa, apa masalah dia, kita akan tahu automatik. Seperti mana apa yang berlaku pada Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari ni ada satu kes satu hari, dia naik kapal, musafir lah, naik kapal. Kan dulu kan perjalanan kapal ni lama, tempoh yang lama naik kapal kat laut. Jadi Imam Bukhari dalam kapal tu tak ada kawan, dia buat kawan pada seorang ni, dia tak tahu. Bila dia kawan pada seorang ni, dah kawan-kawan, tercerita, terlepas mulut, dah bersembang lama atas kapal, tak tahu benda nak buat. Zaman tu bukan ada benda nak buat benda ni si masa atas kapal. Dia bersembang tercerita lepas cerita yang dia ada 1,000 dirham emas. Dia ada 1,000 dinar emas. Dia ada 1,000 dinar emas, satu paket. Satu kuncang 1,000 dinar emas. Kawan ni bila dengar, kawan ni pun besok pagi dia meraung kat ketua kapal, dia kata duit dia 1,000 dinar emas ada orang curi. Maknanya dia nak kata nanti bila orang buat cek akan kena pada Imam Bukhari tadi. Maknanya Imam Bukhari telah terlepas cakap pada orang. Dia tak tahu kawan ni siapa. Rupanya kawan ni memang kaki kena ke orang. Nampak? Kita tak tahu setelah ramai-ramai. Lepas tu kita kata kawan yang tak kena ni bahaya. Akhirnya Imam Bukhari campak duit tu dalam laut. Bila kapten kapal buat cek-cek, tak jumpa duit tu kat mana. Kemudian orang turun kapal, kawan ni kata, kau kata kau ada 1,000 dinar. Tak ada pun. Imam Bukhari kata, aku ni punya payah nak jaga maruah. Kenapa? Kerana aku ni orang yang ambil hadis, susah payah cari hadis dari sini. Kerana kalau seorang tu kan dalam ilmu rijal hadis, benda pertama yang kena tengok apa? Orang tu jaga agama ke tidak. Dalam riwayat hadis, rijalul hadis, orang yang meriwayat hadis ni, selain daripada kita tengok nama dia ni, belajar dengan siapa, setiap seorang tu hendaklah ditengok nama dia. Dia ni akhlak dia macam mana? Penipu ke tidak? Kalau orang tu pernah menipu sekali ataupun dituduh menipu sekali, walaupun tak pernah lah orang kata dia pernah menipu dalam hadis, tapi ada potensi dia tipu dalam hadis, maka hadis tu akan tertolak. Jadi Imam Bukhari kata, daripada aku punya hadis selama ni orang akan tolak hadis aku kerana orang kata aku pernah menipu ataupun orang pernah tuduh aku mencuri, baik aku buang duit tu dalam laut. tak ada masalah. Kita nak ceritanya pasal kawan kita ni. Bila kita ni rapat-rapat kadang kita terlepas cakap, dan kalau kawan tu bukan kawan yang baik, dia akan mendatangkan masalah kepada kita. Sebab tu bila berkawan ni lebih baik kita berhati-hati dalam bab berkawan. Kerana ramai orang rosak kerana kawan dia. Sebab itulah Nabi sebut
Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang tu agama dia atas kawan dia. Kalau kawan dia teruk, maka teruklah dia. Kalau kawan dia baik, maka sedikit sebanyak tempias baik tu akan dapat pada dia. Maka inilah adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau buat sahabat akan dia. Baik, kita masuk kepada bab seterusnya, iaitu ceraian yang ketiga. Ada adab orang yang kita kenali tapi bukan sahabat karib. Sebelum ni kita bincang adab dengan orang yang kita tak kenal. Kemudian adab yang kita kenal, sahabat karib. Sekarang ni kita masuk pada bab adab orang yang kita kenal tapi bukan sahabat karib. Dia sekadar kita kenal macam tu saja. Kita mungkin angkat tangan, tegur dia, kita tahu daripada jauh macam mana, pernah jumpa setahun sekali. Kadang-kadang ada orang yang kita jumpa pada waktu-waktu tertentu saja kan. Dia orang ni kita kenal tapi dia bukan sahabat karib kita, bukan best friend sampai kita boleh bawa rumah, sampai kita boleh bersembang dengan dia berjam-jam kat kedai. Jadi apa ada adab dengan orang-orang begini? Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka kerana engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang sedang engkau kenali. Orang yang kita sekadar kenal tapi bukan jadi sahabat karib, kita tak tahu dia ni apa dia ni sebenarnya. Dia ni apa sebenarnya? Apa masalah dia ni sebenarnya? Dia ni orang yang boleh dipercayai ataupun orang yang tak boleh dipercayai? Dia ni orang yang apa jenis kejahatannya? Sama ada dia ni jahat dari sudut mudah menipu orang, mengambil harta orang, ataupun dia ni mulut dia jahat, mudah memfitnah orang dan sebagainya. Jadi sebabkan kita tak tahu orang ni macam mana. Kerana kadang-kadang ada orang yang kita kenal, kita tahu dah, oh, orang ni bahaya. Dia ni ada bab tertentu. Contoh kita kata dalam orang yang kita kenal ni, orang ni bab duit jangan bagi kat dia. Kerana bab lain boleh, bab duit kawan ni kita kata macam susah nak percaya sikit kepada dia. Kita tahu kebaikan dia. Ataupun ada orang yang kita kata dia ni jangan cerita sebarang. Kerana dia ni kalau dia tahu berarti seluruh selayang akan tahu cerita ni. Dia ni orang yang jenis mulut mulut Telegram ni kan. Kita cerita kat dia semua orang tahu. Macam subscribe lah. Dan ni kita tahu orang ni mulut dia bahaya, kita kenal cerita. Orang yang kita tahu. Tapi ada orang yang kita kenal sebab dia bukan sahabat kita, kita tak tahu dia macam mana, maka kita kata tak tahu dia ni apa masalah dia sebenarnya. Dia ni apa yang dia defect dekat dia ni, apa yang kita kena elak daripada keburukan dia. Maka disebabkan kita tak tahu, yang tu lebih kena berhati-hati dengan orang macam tu. Sebab kita tak tahu dia ni macam mana. Lagi-lagi zaman sekarang ni, ramai menipu ni. Menipu macam kadang-kadang dia bawa perwatakan nampak macam elok. Kita nampak dia macam orang yang boleh dipercayai, tapi rupanya tak boleh percaya juga. Maka ia lain halnya dengan sahabat karib, maka ia sangat menolongmu. Lain pula dengan halnya dengan orang yang kau tidak kenali, maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Hanya senya kejahatan itu datang daripada orang yang engkau kenali, yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah mereka. Baik, kata Imam Ghazali, cara nak selamat salah satunya, bila kita tak kenal orang, kita tak tahu keburukan dia, tak payah ambil campur sangat pasal dia. Tak payah nak rapat sangat dengan dia. Kita tak kenal dia, tak ada keperluan. Dan ni adalah pesanan yang paling baik sekali zaman kita pada hari ni. Kadang-kadang kita dah jumpa kawan-kawan yang baik, kita tak perlu ramai kawan baik ni. Kawan baik ni, kawan-kawan yang kita ada berapa orang ni pun dah cukup dah sebenarnya. Tak perlu ramai-ramai. Kerana ramai-ramai kita lagi terdedah dengan keburukan orang ramai. Jadi dalam keadaan zaman sekarang, kita tak tahu orang tu baik ataupun tidak, apa masalah dia sebenarnya. Maka kalau kita kenal, tak ada keperluan untuk kita rapat dengan dia, kita daripada jauh je lah, maknanya kita kenal tu. Kenapa? Kerana menjauhkan diri tu akan menyelamatkan kita daripada keburukan dia. Kurang sikit akan kena risiko terkena buruk daripada dia. Maka kurangkanlah daripada berkenalan sekuasamu, nampak kata Imam Ghazali. Kurangkan berkenalan dengan sekuasamu. Lagi kita tak kenal lagi bagus. Contohlah tuan-tuan, kita bagi contoh zaman moden ni tuan-tuan, kan? Kita ada sosial media. Kebanyakan kita ni memang ada sosial media. Ada Facebook, ada Instagram pun semua. Saya cadangkan yang lebih baik kalau kita ada ni, jangan kita publikkan semua benda. Terutama benda-benda berkaitan dengan privasi kita, keluarga kita, anak kita tu jangan kita publikkan. Jadikan kita antara orang yang kita kenal. Dan kita ni kan, terutama tuan-tuan sekalian ni kan, yang orang-orang lama yang mungkin tak biasa dengan sosial media ni, saya nasihatkan jangan approve orang yang kita tak kenal. Orang tu kalau tak pernah berjumpa memang jarang lah approve. Tak tahulah kalau ada orang surau ni add saya tak approve lagi kan. Kadang-kadang saya ni lambat approve kan. Sebab apa? Sebab saya kalau orang tu saya tak kenal, saya tak pernah jumpa dekat mana-mana, saya rasa macam payah kita nak jadikan dia orang yang boleh tengok cerita kita, apa yang kita buat. Kecuali saya akan post yang public tu, kuliah-kuliah lah, macam kuliah ni kita akan post public lah supaya ada orang boleh dapat manfaat daripada dia. Kenapa? Kerana dah ramai-ramai yang kita approve tu, lagi dah letak gambar kartun, tak gambar Dragon Ball, muka pun tak ada tu.
Dengan nama pun nama apa, kita pun tak tahu dia ni siapa. Memang tak perlu lah. Kenapa? Membahayakan untuk kita zaman kita sekarang ni. Kita tak tahu. Mungkin orang pura-pura untuk tengok kehidupan kita. Mungkin dia akan ambil gambar kita, dia akan buat sihir dan sebagainya. Mungkin dia ada niat tertentu ke atas buruk pada kita. Kerana kalau orang tu betul-betul nak berkawan dengan kita, pasti dia akan letak nama dia ataupun letak gambar muka dia kan. Barulah kita tahu, oh dia ni, oh abang ni kat surau ni, kita kenal, kita tak perlu. Kerana kalau tidak, dia akan jadi pening lah. Kita tak tahu siapa kat situ. Itu dalam keadaan dunia yang kita kata zaman sekarang ni dunia maya. Kita kenal orang, mungkin kita kenal daripada laman sosial saja. Lagi kita tak approve, lagi bagus. Kenapa? Kerana kita akan menyelamatkan diri daripada kita tak tahu keburukan dia ni apa niat dia sebenarnya. Tapi kalau dalam dunia sebenar, cerita dia lebih kurang sama juga sebenarnya. Orang tu kita tak kenal. Jadi kalau tak ada keperluan untuk kita rapat dengan dia, kata Imam Ghazali, lebih baik elak. Melainkan ada sebab-sebab keperluan kita rapat dengan dia. Mungkin kita kenal dia sebab kita sama belajar dengan dia, jadi kita jadi rapat sebab kita sama-sama belajar dengan dia. Kita kenal dia mungkin sebab satu tempat kerja dengan kita, jadi kita terpaksa kenal dia, terpaksa rapat dengan dia. Itu pun bila kita tahu keburukan-keburukan dia, kita kena elak daripada dia. Tapi kalau orang tu tak ada kebaikan pada kita kenal dia sekadar tu saja, elakkan daripada terkena keburukan dia tu tadi. Kurangkan daripada berkawan, kata Imam Ghazali. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu terjumpa di madrasah atau di masjid jami' atau surau-surau atau dalam negeri atau dalam pekan, maka jangan engkau menghina siapa saja di kalangan mereka kerana engkau tidak tahu tentang diri mereka. Kalau terpaksa jumpa, dah hari-hari kita ni, contoh kita datang, kata Imam Ghazali bagi contoh kat surau kat masjid kan. Kita kenal orang tu kat surau masjid. Tapi kadang-kadang kita kenal orang tu surau masjid, kita tak rapat pun dengan dia. Orang tu kita tahu, abang ni selalu datang surau. Tapi tak sempat bual dengan dia. Sebab dia lepas bagi sana, dia pun start motor dia keluar. Tapi kita tahu abang ni datang surau. Dan kalau kita nampak, kita akan angkat tangan dekat dia. Maka kita tak tahu orang tu macam mana, jangan kita hina dia. Kerana kita tak tahu dia ni siapa. Jangan kita sangka buruk kepada dia. Kita kata apalah, datang balik tak bercampur orang, kita tak tahu. Mungkin dia ada menguruskan mak ayah dia dekat rumah sakit, dia terpaksa balik cepat, dia nak uruskan bagi mak ayah dia boleh semayang pula, kita pun tak tahu. Jadi kita tak tahu cerita pasal dia, jangan masuk campur pasal orang, jangan komen pasal dia. Ataupun Imam Ghazali kata kita jumpa kat pekan, kita jumpa kat pasar, kita pergi pasar borong selayang, kita tahu dah kawan ni menjual ayam, kita beli ayam dengan dia je. Urusan kita sekadar ayam je dengan dia, kita tak pernah ada urusan lain dengan dia, sekadar tu sajalah, kita tak payah nak buat kawan lain. Kenapa? Kita ada keperluan dengan dia tu, dan kita tak boleh menghina dia. Kita nampak dia macam benda-benda yang mungkin tak menyerakan pandangan kita, kita pun kata apalah abang tu teruk. Kita mungkin akan melakukan kezaliman kepada orang tu kalau kita kata benda tu tak betul. Jangan main-main. Benda tu kita tak tahu. Ni zaman ramai orang suka tak jaga lidah ni sekarang. Dia tahu nampak satu seorang tu dengan keburukan, tapi dia tak tahu kisah sebenarnya, maka ringan mulut dia, dia kata apalah orang ni teruk begini. Kalau orang tu tak melakukan benda tu, kita dah fitnah pada dia, maka kita akan melakukan kezaliman pada dia. Walaupun orang tu ahli maksiat, maka kita lakukan dia maksiat dia akan bertanggungjawab depan Allah SWT atas maksiat dia. Kita menzalimi dia dengan perkataan kita akan dihakimi oleh Allah SWT depan Allah Ta'ala kerana kita telah zalim pada dia. Allah SWT Maha adil. Benda-benda yang begini pun Allah Ta'ala akan balas. Maka sebab tu kita kata benda-benda yang kita tak tahu, tak payah kita bicarakan. Kadang-kadang orang sekarang ni, terutama kalau kita, saya pesan terutama kalau ada di antara kita satu hari nanti yang terlibat dengan kerja-kerja media kan, terlibat dengan kerja-kerja media, hati-hati dalam kita buat kerja kita. Sebab apa? Sebab kalau kita yang menjadi pencetus kepada cerita tak benar, ataupun kita jadi pencetus kepada orang mengata orang lain, ingat dosa-dosa tu berangkai akan datang kepada kita. Seorang tu yang mencetuskan dosa, orang lain buat dosa atas sebab dia yang mencetuskan, maka dosa orang lain tu pun dia akan tanggung juga. Ini kena hati-hati. Kadang-kadang kita tengok media hari ni, dia macam sengaja trigger benda supaya orang komen kat situ benda yang tak elok kan. Dia benda tu panjang. Benda tu orang tu mungkin cerita benda tu panjang. Tapi kerana dia nak dapatkan tajuk sensasi, dan pula orang Melayu ni jenis payah nak baca berita, dia baca tajuk je. Jadi dia ambil quote perkataan tu, memang dia sengaja buat benda tu supaya nampak macam benda tu sensasi, dia letak tajuk, letak gambar, orang ramai akan mula cakap benda yang tak elok. Maka benda ni kita kata kena hati-hati. Kenapa? Kerana kita telah mencetus orang untuk mengatakan benda yang orang tu tak tahu. Trigger ni, ada benda yang kita trigger orang buat, maka kita akan dapat dosa. Jadi sebaiknya kita mengelak daripada benda begini, kerana ini bukanlah suatu yang dilakukan oleh orang yang soleh.
Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Nampak kata Imam Ghazali, lebih baik kalau orang tu jauh, lagi baik daripada kita, daripada dekat dengan kita. Namun jangan pula engkau melihat mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta kekayaan atau kepakatan dunia, kerana demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Ni benda yang banyak kali Imam Ghazali ulang. Salah satu benda yang tak patut ada pada seorang Muslim. Dan Nabi SAW berpesan, jangan kita muliakan orang sebab orang tu ada pangkat ataupun orang tu kaya. Sedangkan kita kena memuliakan semua orang. Kita dekat pejabat, contohlah kita kata dekat pejabat ni tuan-tuan, adakah kita layan bos kita, orang yang superior daripada kita, dengan kita layan makcik cleaner, pakcik-pakcik Indon yang bersih-bersihkan pejabat kita tu sama? Kalau kita masih lagi layan bos kita, kita baik, tegur khabar, bagi salam, sedangkan makcik-pakcik cleaner ni duduk lift sekali kita tak tegur pun dia, padahal dia duduk bersihkan pejabat kita hari-hari, kita tak pernah cakap terima kasih pun, tolong angkatkan sampah kat meja pejabat kita. Maknanya kita masih lagi belum mengamalkan akhlak Islam. Kenapa? Kerana kita memuliakan bos kita, kerana dia lebih tinggi daripada kita, dia ada lebih duit daripada kita. Makcik ni tadi kita anggap dia tak ada apa-apa. Kenapa? Kerana dia lebih miskin daripada kita, dia buat pekerjaan lebih rendah daripada kita, kita tak muliakan dia. Ini masih belum jaga adab lagi. Kerana sepatutnya kita kena layan orang atas, orang bawah sama. Cuba jadikan biasa gitu. Dia kadang-kadang ada orang yang dia memilih orang dalam dia nak menegur. Tegur tak apa, tanya khabar, macam mana wak, dah makan belum, tanya sikit-sikit sudahlah. Tak adalah suruh ajak wak tu pergi mengetih kat warung apa semua. Tanya khabar, cakap terima kasih wak buang sampah, terima kasih wak dah makan ke, wak anak sihat ke tak. Tanya khabar. Macam mana kita tanya bos kita, betul dah kita tanya orang bawah kita. Maknanya kita melayan semua orang tanpa mengira pangkat ataupun harta yang ada pada dia. Bayangkan tiba-tiba wak tu kaya, dia pula dia minta kerja dengan wak tu sekarang. Tiba-tiba tak tahu wak tu daripada mana, tanah pusaka ke apa, jual, kaya pula wak tu. Lama cerita, wak jadi kaya, dia pula hantar resume kat wak tu kan. Padahal selama ni wak tu duk bersihkan meja dia buat tak tahu je. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah dan hina pula seluruh isinya. Oleh kerana itu apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, dunia ini hina pada pandangan Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW pernah sebut bahawa kalaulah dunia ini berharga sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala takkan bagi rezeki pada orang kafir. Kalau dunia ini berharga sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada harga ke? Mana kita tangkap nyamuk, kita cabut nyamuk, tangkap tu kita jual kat pasar burung. Sayap nyamuk. Tak ada orang nak beli sayap nyamuk ni kerana dia tak ada harga. Begitulah pandangan Allah Ta'ala pada dunia ni. Kalau dunia ni ada harga sikit pun Allah Ta'ala tak bagi pada orang kafir. Tapi kalau dunia ni tak ada harga, maka Allah Ta'ala bagi juga rezeki pada orang kafir. Bahkan kadang-kadang ada orang kafir dapat rezeki lebih banyak daripada kita. Kenapa? Kerana dunia ni tak ada apa pun bagi Allah pada pandangan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita memuliakan seorang atas sebab dunia orang tu dia ada pangkat, dia ada duit yang banyak, maka kita bukan jadi hina sama juga. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu kerana nak mendapatkan sedikit daripada harta mereka ahli dunia. Maka siapa yang berbuat demikian akan dipandang rendah pula oleh mereka, kemudian ia akan terhalang daripada mendapat sebarang keuntungan daripada mereka. Satu, jangan jual agama kerana dunia. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang daripada ahli kitab yang dulu menjual agama untuk dunia. Dia mentranslate kitab-kitab Taurat dan juga Injil. Maka bila nampak keuntungan kat situ, dia buat begitu. Dia tukar ayat-ayat tu kerana nampak keuntungan pada dia, benda tu menguntungkan dia. Ataupun dia keluarkan pendapat-pendapat yang menguntungkan dia. Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Allah Ta'ala kata orang ni orang yang berniaga, dia jual petunjuk dengan hidayah. Wal 'adzaba bil maghfirah, azab dengan keampunan, dia tukar. Patutnya orang begini dia dapat hidayah, tapi dia tukar dengan kesesatan. Patutnya dapat keampunan, Allah digantikan dengan azab. Kenapa? Kerana dia menjual agama dia. Maka orang begini Allah Ta'ala akan fama asbarahum 'alan nar. Orang ni Allah Ta'ala akan bagi tempat neraka kepada dia. Yang keduanya, kan orang yang akan kerana terlalu mengejar dunia, dia akan jadi hina. Orang yang terlalu mengejar dunia, dia akan jadi hina. Kita akan jadi nampak orang ni kejar duitnya pasal. Dan orang akan kata, dia ni kalau kau bagi duit kat dia, dia akan sanggup buat apa saja pada kau. Maka kita ni jadi tidak lebih seperti mana binatang-binatang ternak ataupun binatang-binatang anjing-anjing yang orang bela untuk melakukan tugas-tugas tertentu, jaga kebun dan sebagainya. Kadang anjing ni kalau bagi makan, dia akan jaga kebun, dia akan jaga tuan dia. Jadi jangan sampai kita ni jadi orang yang tak ada harga diri, sampai orang nampak dia ni kalau kau bagi dia duit, dia akan settle.
dia ni orang pegang jawatan tertentu kan, orang tertentu, patutnya orang respect dia kerana kuasa yang dia ada. Tapi orang kata, kau jangan risau, urusan ni kalau kau bagi sekian-sekian duit pada dia, kita akan settle, urusan kita akan boleh lepas. Maknanya orang tu akan kehilangan harta diri kerana apa? Kerana dia telah jual maruah dia dengan dunia. Padahal dia tu orang besar. Mungkin kita kata dia penguat kuasa, pegang jawatan besar, patutnya orang gerun dengan dia. Dia ada kuasa untuk menangkap orang, melaksanakan tugas penguatkuasaan. Tapi bila kerana dia ni suka ambil duit, orang kata tak apa, jangan risau, bagi duit pada dia, dia akan settle. Orang akan meremehkan dia, dan akhirnya dia akan jadi macam hamba. Kenapa? Kerana dia telah buat salah. Dan bila masa saja orang akan ugut dia. Kau kalau lepas ni kau tak bagi lagi, tak tolong lagi, kita akan lapor pada pihak-pihak tertentu. Maka kau akan hilang karier kau, keluarga kau akan benci kau akan masuk penjara dan sebagainya. Akhirnya hidup dalam keadaan hina walaupun dia pegang jawatan yang tinggi. Sebab tu kita kata jangan jadikan diri kita terlalu mengejar dunia sampai sanggup jual agama, sampai sanggup jual maruah sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, pesanan-pesanan daripada Al-Imam Ghazali ini dapat memberi manfaat kepada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang boleh menjaga adab-adab ni dalam pergaulan seharian kita. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.